Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam subjek Pendidikan Islam tingkatan 1 bersama dengan saya Ustazah Hairunisa binti Ihsan, dan hari ini kita akan belajar dalam bidang hadis ikhlas dalam kehidupan pelajaran 11. Jom kita tengok satu persatu apa yang kita akan bincangkan dalam tajuk ini. Ikhlas dalam kehidupan. Baik, apakah dia objektif pembelajaran untuk tajuk ikhlas dalam kehidupan? Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca hadis dengan betul, menyatakan terjemahan hadis, menyatakan maksud ikhlas, menjelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas, menerangkan kepentingan ikhlas dalam sesuatu amalan, serta menghuraikan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dalam kehidupan serta mengamalkan sifat ikhlas dalam hidup anak-anak seharian. Baik, hadis ikhlas dalam kehidupan. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksudnya, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan mendapatnya. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Baik, intisari hadis. Hadis di atas telah mengingatkan umat Islam tentang kepentingan niat dalam setiap perbuatan. Setiap amalan yang dibuat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang dibuat kerana ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia akan menjadi sia-sia ibarat hujan jatuh ke pasir. Apakah yang dimaksudkan sebagai ikhlas? Dari segi bahasa, ikhlas bermaksud berasal daripada perkataan ahlas yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Manakala dari segi istilah, iaitu semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyekutukan dengan yang lain. Itu adalah maksud ikhlas dari segi bahasa serta istilah. Apakah pula yang dimaksudkan riak, sum'ah dan ujub? Tiga sifat ini ada dalam diri kita. Kalau kita tidak menerapkan sifat ikhlas dalam kita punya diri. Yang pertama, riak bermaksud melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sum'ah pula bermaksud memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat sesuatu ganjaran. Ujub bermaksud bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Ini adalah maksud riak, sum'ah dan ujub. Baik, murid. Sebenarnya musuh utama kepada sifat ikhlas ialah sifat riak, sum'ah dan ujub. Slide sebelum ni kita dah belajar apa dia riak, apa dia sum'ah dan apa dia ujub. Tiga sifat inilah yang menjadi musuh utama kepada sifat ikhlas.
Ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, dia sentiasa istiqomah melakukan kebaikan, tidak mengharapkan pujian manusia. Yang ketiga, sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Yang kelima, sentiasa bersabar dalam kesulitan. Yang keenam, tidak menghiraukan kejian manusia. Dan yang ketujuh, sentiasa mengharapkan ganjaran pahala di akhirat kelak, tidak mengharapkan balasan daripada manusia. Baik, apa boleh ada ciri orang yang tidak ikhlas? Yang pertama, orang yang tidak ikhlas ini akan melakukan sesuatu dengan mengharapkan balasan dan pujian daripada makhluk. Yang kedua, sentiasa mewawakan amalan yang dilakukan. Yang ketiga, orang yang tidak ikhlas juga akan merasa kecewa jika amalannya tidak mendapat perhatian. Yang keempat, orang yang tidak ikhlas akan sering membanding-bandingkan amalannya dengan orang lain, merasakan dirinya lebih baik, dan orang yang tidak ikhlas juga akan kurang rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapakah sifat ikhlas itu penting dalam setiap amalan kita? Pertama, untuk terhindar daripada hasutan syaitan. Yang kedua, akan diangkat darjat dan martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita ikhlas. Yang ketiga, doanya akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hidup akan menjadi tenang dan tenteram, manakala segala amalan ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja dia berada. Ini adalah antara kepentingan ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Sebab itu, sifat ikhlas sangat penting dalam melakukan apa saja ibadat. Baik, pengajaran hadis yang boleh kita dapat daripada tajuk ikhlas dalam kehidupan. Yang pertama, umat Islam hendaklah berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pengajaran hadis yang kita boleh ambil ialah umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang ikhlas. Yang ketiga, kita hendaklah melakukan ibadat dengan niat yang ikhlas agar ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran hadis yang terakhir ialah kita hendaklah menjauhi sifat riak dan ingin menunjuk-nunjuk agar amalan tidak sia-sia. Ini adalah antara pengajaran hadis yang boleh kita ambil daripada hadis ikhlas dalam kehidupan. Jadikanlah niat itu menjadi penentu dalam melakukan sesuatu ibadat. Sebab itulah ikhlas sangat penting dalam melakukan ibadat supaya ibadat kita tidak sia-sia seperti hujan yang jatuh di atas pasir. Baik, latihan penilaian untuk hari ini ialah anak-anak kena menjawab 3 soalan ini dan menulis soalan di dalam buku tulis. Yang pertama, apakah maksud ikhlas? Yang kedua, jelaskan 2 kelebihan sekiranya seorang murid mengamalkan sifat ikhlas. Yang ketiga, terangkan 3 pengajaran hadis serta kaitkannya dengan kehidupan murid. Saya harap anak-anak dapat menguasai, dapat memahami apakah dia ikhlas, maksud ikhlas dan kepentingan ikhlas dalam kehidupan serta ciri-ciri orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Serta anak-anak dapat mengambil pengajaran hadis yang boleh diambil daripada hadis ikhlas dalam kehidupan serta mengamalkannya dalam kehidupan. Terima kasih anak-anak kerana sudi hadir, sudi mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan anak-anak itu dengan sebaik-baik ganjaran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak.